Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu radwan illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sama-sama mendapat kelebihan ganjaran pahala, keampunan dosa dan juga kenaikan darjat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan tafakkur. Tafakkur. Sebelum ni bab tazakkur, zikir, dan malam ni sambungan berkenaan dengan tafakkur, berfikir. Sebelum ni kita dah bincang panjang dah tentang bagaimana Allah menjadikan manusia dengan sangat sempurna. Dan malam ni dia ada sambungan lagi tentang kejadian kita ni. Kemudian perhatikanlah bagaimana Allah memberikan kepadanya kemampuan, akal, hidayah secara bertahap hingga balik dan sempurna. Lalu menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Kemudian tua dengan menunjukkan sikap kufur atau syukur, taat atau derhaka, mukmin atau kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedang dia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Maka mengapa kaum musyrikin itu mengingkari hari akhirat? Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia, bermulanya daripada air mani yang bercampur, yakni daripada parti benih laki-laki dan perempuan. Serta kami tetap mengujinya, yakni dengan kewajipan-kewajipan. Oleh kerana itu kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya, yakni melalui akal dan rasul akan jalan-jalan, yakni yang benar dan yang salah. Maka terserahlah kepadanya, sama ada dia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun dia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau derhaka. Perhatikanlah kelembutan dan kedermawanan yang ada. Kemudian perhatikanlah kekuasaan dan kebijaksanaan yang membuatkan anda mengagumi ciptaannya, yakni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita bincang ni tentang diri kita semualah. Kita bincang ni Allah yang menciptakan kita daripada tidak ada kepada ada. Allah ciptakan kita ni daripada tidak disebut-sebut. Dulu kita tak ada nama pun kita ni. Orang tak panggil pun kita. Kemudian adanya kita, wujud kita dalam perut mak kita. Kemudian membesar sedikit demi sedikit. Daripada seketul darah menjadi seketul daging. Kemudian menjadi tulang. Dan akhirnya tulang tadi dibaluti daging. Kemudian jadi janin. Kemudian ditiupkan roh. Kemudian dikeluar daripada perut ibu kita. Kemudian jadi bayi yang penuh dengan kelemahan. Sebab tu kita jadi bayi. Semua kita ni melalui fasa ni. Dulu kita bayi, kita tak larat, tak mampu, tak boleh berfikir, tak boleh berjalan, tak boleh bergerak, lemah, tak pandai nak makan sendiri. Tetapi Tuhan jadikan kita ni tahu sesuatu yang keluar daripada perut mak kita, tahu. Yang kita bincang berkali lepas, iaitu tahu kita nak cari makan. Antaranya, bila mana kita tahu mencari susu mak kita. Tuhan jadikan reti sendiri, keluar tahu. Kemudian kita jadi remaja. Bila mana kita makin besar, Tuhan buat kita ni membesar dengan tahap bertahap. Daripada bayi jadi kanak-kanak, daripada kanak-kanak jadi remaja, daripada remaja jadi dewasa, kemudian orang tua. Sampai usia tua, kata sebut Al-Quran, kembali kepada kanak-kanak. Dia dah tua ni jadi baby balik semula. Dia dah sampai tua. Jadi hari ini kata ulama, bila mana kita melihat kanak-kanak, bila mana kita melihat kanak-kanak, contoh dalam masjid kita ni ada kanak-kanak belakang tu seorang. Bila tengok kanak-kanak, kita kena ingat dulu kita adalah kanak-kanak.
Jangan terlupa tu. Asal kita ni. Dulu kita ni adalah kanak-kanak. Dan hari ini kita telah pun dewasa dan sebahagian kita telah pun tua. Dan kita kena ingat dan kita kena sedar bahawasanya yang dahulunya kita kanak-kanak dan kita tidak lagi boleh kembali ke zaman kanak-kanak. Tak boleh balik semula dah. Tak boleh balik. Contoh sekarang ni yang usia tua ni. Yang dah berubah, habis dah janggut-janggut ni. Ni dulu waktu saya mula-mula saya kuliah sini dulu awal tahun 2000 dulu. Waktu tu tak ada anak lagi, anak seorang rasanya. Tahun 2000. Ni Tok Imam janggut pun tak hitam macam ni sekarang ni. Tak putih je sekarang ni, hitam lagi. Sekarang ni cuba tengok. Selepas 20 tahun ni gua negara. Kita nak balik semula kepada usia 40 tahun, tak boleh. Walau 40 tahun ni usia yang orang sukalah, gagah, cukup makan, pendapatan cukup, tak boleh balik. So Allah Ta'ala suruh kita berhati tengok supaya kita jadi orang bersyukur ataupun orang yang kufur. Dan usia kita ni dia tak akan berhenti. Dan kata cerdik pandai, umur dan usia ni dia bukan tentang angka semata-mata. Walaupun kita ni suka membilang umur kita ni dah 64 dah 48 dah 52 dah. Tahun depan saya 55 dah 5 siri. Tahun depan saya 60 dah 6 siri. Suka bilang. Tapi kita terlupa sebenarnya umur ni dia bukan tentang angka semata-mata. Tapi umur ni adalah satu perjalanan sebenarnya yang hakiki. Kita ni sedang dalam perjalanan. Berjalan ni. Yang kita nampak angka. Sebenarnya dia adalah merupakan satu perjalanan. Yang Nabi sendiri sebut dalam hadis, Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka ghariban au abirus sabil. Duduklah kamu dunia ni seperti orang asing ataupun pengembara yang berjalan. So kita ni berjalan daripada satu masa ke satu masa dan tak boleh kembali. Tak boleh balik semula. Perjalanan kita ni perjalanan yang ke depan je. Tak boleh balik semula. Dan sampai satu masa nanti perjalanan kita ni ada noktah dia. Iaitu kematian kita. Jadi bila mana kita tengok tahap-tahap yang Allah Ta'ala buat pada kita ni, kita kena insaf. Sedar. Dulu smart, segak, gigi penuh, senyum lawa je. Learning gigi rongok. Kemudian kalau makan daging pun tak boleh telan, tak boleh apa? Kepak-kepak gitu je. Lepas tu buang balik semula. Tak boleh dah, tak boleh macam dulu dah. Kita drive kereta pun kadang tak boleh lama-lama. Naik motor dah tak berapa cekap macam dulu. Hari semalam saya kuliah jumpa seorang pakcik ni. Dah umur 80. Lama tak mari masjid, dia datang. Saya tanya dah datang siapa? Siapa yang bawa? Datang sendiri, Ustaz naik motor. Berani? Ni dia. Bolehlah pelan-pelan. Padahal dulu dia cekap bermotor. Dia gagah. Sampai masa kita pun macam tu lah juga. Dan masa nanti mungkin kita ni anak-anak beli kita motor roda 3 tu. Motor elektrik tu. Takut ayah terbalik. Yang dia pun belilah motor roda 3. Senang kita. Nak pergi ke masjid. Ni saya ada jumpa seorang pakcik tu, dia terbaring dah. Tak boleh nak pergi masjid. Sebabkan dia dah tua, tak sihat. Tapi dia nak pergi masjid, anak-anak beli dia motor elektrik roda 3. Dia boleh pergi lagi lah. Waktu tu dia boleh bawa lagi parking betul-betul depan pintu masjid. Dia pun naik. Semayang tepi-tepi je. Tapi pergi masjid. Baru ni saya pergi, tak boleh pergi dah. Tak lagak, tak boleh bangun dah. Ni saya pun, waktu saya ziarah, saya nampak ada tasbih satu tepi tu. Tepi katil dia. Saya pun ambil tasbih tu, tasbih elektronik. Tekan keluar nombor. Ni dia. Saya pun tekan tu, tengok-tengok. Bilangan dia dah 14,000 lebih dah. Berzikir. Ni dia. Malu kita. Kita yang sihat ni, saya pun tekan tasbih saya pula. Saya buat tasbih 26 kali baru. 26 kali tasbih saya. Baru 26. Hari tu. Saya melawat dia tu, saya bawa 26 baru. Dia tekan, pagi-pagi pergi dah mesyuarat. Lepas tu tinggal mesyuarat pergi ziarah. Bawa 26. Dia ni duduk terbaring.
26. Saya teringat seorang ustaz ceramah dia bagi tahu. Ni hadis Nabi, riwayat Tabrani. Orang sakit ni, kita tengok atas dunia kesian nak terbaring. Tapi ke akhirat nanti, waktu Allah Ta'ala hisap manusia, tiba-tiba tengok orang sakit ni banyak pahala. Lalu orang sihat tertanya-tanya, bagaimana pula orang sakit ni banyak pahala? Padahal dulu dia sakit, kami ni yang sihat. Yang pergi mari, patut kami lah banyak pahala. Lalu Allah Ta'ala bentangkan pada dia, lama mana dia sakit, dia sabar, dia redha, setiap saat diberi pahala oleh Allah. Maka berkata orang yang sihat tadi ni, orang sihat ni, di akhirat ni, ya Allah, tolong kembalikan semula kami ke dunia. Minta balik semula. Sebab apa minta balik semula? Supaya kami dapat sakit. Walaupun kami terpaksa digunting-gunting kulit dan juga daging-daging kami. Nak sakit. Sebab apa? Besarnya fadilat. Tu dia. Jadi kita ni sampai masa nanti, itulah keadaan. Nak bawa motor tak boleh. Anak-anak tak bagi. Ni. Kalau panjang lagi usia kita, mungkin jadi macam baby balik semula. Pakai pampers. Ni dia. Nak pergi mana-mana. Sekarang ni mungkin dah ada. Baru ni ada seorang. Dia nak buat haji. Tapi dia ada masalah. Saya ni ustaz, kuat kencing dia kata. Malam-malam kalau tidur memang kencing atas tilam. Tu dia. Ni kan budak-budak ni kerja tilam. Ke tua-tua ni kencing lagi atas tilam. Ada lagi tak tua-tua dah. Dia longgar dah, dia punya skru. So dia kata, saya kata dia tu tidur malam-malam macam mana? Pakai pampers lah ustaz dia. Ni kan balik semula pada baby. Makan, tak boleh makan makanan yang kerah-kerah. Makan bubur, makan sayur, minum susu. Tu dia. Sampai masa ni kepada kita semua. Jadi, bukan dia cerita ni supaya kita tahu. Kita tahu belaka dah ni. Yang pengarang kitab kita ni sebut ni, tahu belaka dah. Semua orang tahu. Sebab yang pertama dia lalui proses tu. Yang kedua dia tengok proses ni. Dia tengok kejadian seorang-seorang. Akan tetapi sungguh aneh orang yang melihat ukiran yang sangat indah pada dinding lalu dia mengkaguminya dan mengkagumi pengukirnya. Seraya berfikir bagaimana dia boleh mengukir sebagus itu. Lalu dia mengkaguminya seraya memujinya. Alangkah pintar pengukir tersebut. Betapa sempurna buatannya. Kemudian dia menyaksikan bagaimana keajaiban yang ada pada dirinya sendiri dan orang lain. Tetapi dia lupa akan penciptanya. Sehingga keagungan, kemuliaan dan kebijaksanaannya tidak menjadikannya kagum. Tengok orang buat lukisan, bukan main lagi. Hebatnya lah. Macam betul. Macam tu biasanya. Macam betul. Tiba-tiba dia terlupa. Penciptaan dia tu lagi istimewa. Sempurna. Lupa pada apa? Lupa pada yang menciptakannya. So kita ni tuan-tuan, sama ada kita nak ingat, tak nak ingat, perjalanan kita ni tetap diteruskan. Usia kita makin meningkat. Semalam dengan hari ni bertambah satu lagi usia. Kita pun dah masuk bulan 10 dah ni. Hari ni 23 hari bulan. 2 hari lagi masuk gaji. Orang pencing masuk awal lagi. Betul tak? Saya salah hari kemarin saya minum air dengan orang pencing. Kita duduk minum air, oh pencing masuk dah ustaz. Awal masuk bulan ni. Oh lega. Masuk dah balik So. Tu kan. Senyum masuk pencing kan. Jadi saya ingat dah masuk pencing itu dia belanja saya makan. Tak pun mana kita belanja dia juga. Kita ingat tek-tek itu dia belanja kita tahu. Dia cuma bagi tahu je. Pencing dia masuk. Ni dia. Jadi habis dah yang semalam hari ni. Besok ni tak tahu lagi kita ni. Kalau besok kita jumpa pula, berlalu satu hari pula. So kita berjalan. Yang ni kata ulama, malang manusia. Dalam keadaan dia meninggalkan hari-hari dia meninggalkan hari-hari ni, hari-hari dia makin tinggal ni, dia melupakan hari-hari yang mendatang. Dia tinggal dah hari ni, hari yang lepas-lepas dia tinggal dah. Tinggal. Zaman muda dia tinggal, zaman umur 40 dia tinggal, zaman umur 20 dia tinggal. Jadi kenangan dah. Tapi dia lupa hari yang mendatang ni.
Dia tinggal hari lepas, dia lupa ni, hari besok ni. Yang belum pasti bagi dia. Dia lupa ni, sesuatu yang pasti yang akan datang ni, iaitu kematian yang akan datang tiba-tiba. Dia lupa kepada barzah. Yang pasti dia akan duduk di tempat tu, dia lupa. Dia hanya mengenang masa-masa yang lepas. Oh, dulu seronok. Nah, hujung minggu ni kita ni ke laut mancing ni. Oh, cerita yang dulu. Dulu kita kalau ni naik motor erat ni pergi ke Thailand, pergi ke Johor. Pagi-pagi ni pergi makan tu di Rauk tu. Lemang toki ke apa tu. Makan pagi sini, makan tengah hari sini. Dulu, cerita dulu. Cerita dulu ni tak ada faedah lah kata ulama. Tak ada faedah. Dia jadi sejarah, tinggal dah. Yang kita kena tengok ni cerita yang akan datang ni. Macam mana ni? Macam mana dia ni? Tuan-tuan nak pergi nanti, nak pergi besok ni. Kalau takdir Tuhan esok mati. Ni, mati besok. Macam mana agaknya persediaan kita untuk besok ni? Bimbang ke tak? Ke seronok je esok nak pergi ni? Ni, melainkan semua orang bimbang belaka. Bukan nak pergi ke mati. Nak pergi ke Mekah pun orang bimbang dah. Macam mana lah pergi nanti? Susah ni. Orang nak buat haji ni biasanya dibimbang tu lah. Susah. Susah nanti orang ramai-ramai guana, takut hilang, takut sesat, nak kecing, nak begok, payah. Nanti duduk dekat Mina ni orang ramai nanti tak ada nak tidur, payah, sempit, beratur panjang ni, nak kencing. Saya baru ni buat haji tak kenalah macam ni. Tapi kawan-kawan yang ikut jemaah haji mungkin rasalah. Ni beratur panjang, tanda. Ni dia. Member jenis kuat kencing. Tu dia. Beratur panjang. Ni semua menakutkan. Padahal tak takut mana pun atas dunia. Sekarang ni ada jual kan plastik pack untuk orang kencing. Senangnya sekarang ni. Tak macam dulu. Dia ada jual dah plastik tu. Untuk orang laki-laki dan perempuan boleh berlaku. Tak tahan kencing dalam tu. Dia macam pampers juga. Bila kita kencing dalam tu dia akan serap air kencing kita tu. Jadi kering je. Lepas tu buang. Kita punya tu istinja lah. Guna tisu ke ataupun guna batu ke, buat batu. Tu dia asap. 1, 2, 3. Tu dia. Bawa lah. Tapi tak macam dulu. Senang sekarang ni. Saya pergi haji ni saya bawa benda tu. Bawa pack tu. Takut nanti dalam bah nanti nak terkencing, bah tak ada tandas payah. Ada benda tu, tak ada masalah. Sekarang ni tak macam dulu. Ni dia. Tapi perjalanan kalau nak pergi Mekah membimbangkan kita. Macam nak pergi ke alam yang tak akan kembali ni. Itu disebut tadi. Pelik manusia ni. Suka sangat mengenang yang lama-lama. Simpan gambar lama-lama duk tengok lah ni. Allah dulu ni berdua-duaan sukanya lah. Gambar mana? Gambar zaman muda-muda. Tunjuk kat bini kita ni. Comel awak dulu. Saya pun gitu juga. Handsome sekarang ni. Dulu. Sekarang ni dah macam penguin dah. Dia macam penguin. Kita pula macam benda. Jalan, payah dah. Kita mengenal lama-lama yang tak ada apa manfaat. Tak ada apa manfaat. Melainkan jadi sejarah, kenangan saja. Kata ulama yang kita kena perhati, yang kita kena bimbang ni ke depan ni. Depan ni. Yang kita kena muhasabah hari ni kena muhasabah hari ni. Macam mana hari ni? Prestasi ibadat kita hari ni macam mana? Sebab apa? Umur hari ni akan berlalu dah ni. Umur hari ni. So macam mana ibadat hari ni? Ni dia. Okey ke tak okey? Zikir macam mana? Quran dapat tak dapat hari ni? Sejuzuk contohnya. Tak dapat. Setengah juzuk tak dapat juga. Main duha tak buat. Qiyamul lail tak buat. Subuh di rumah. Zuhur mana? Bengkel, kedai, tempat kerja. Asar atas jalan raya. Maghrib tengah jogging. Isyak sini. Okey. Mana tak lepas lah kita. Kena muhasabah untuk hari ni. Dan kita kena bimbang kata ulama hari besok ni. Ghadan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ghadan. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kata Allah dalam Quran ni. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apakah bekalan untuk hari besok. Hari besok. Bukan dia kata suruh bimbang hari lepas. Allah kata
wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah dan kena bimbang-bimbang untuk hari besok. Ni macam mana hari besok kita? Kan kita banyak jumpa dah kan, orang yang malam ni duduk sembang dengan kita, lepak dengan kita, besok tak ada dah. Ramai sangat. Ramai sangat. Saya baru ni pergi ziarah seorang kawan baru ni. Meninggal malam pukul 12 pukul 1 pagi. Saya tanya isteri dia, dah tu sakit ke semalam? Tak ustaz, sehat. Malam dia sehat, dia kata, bos, malam dia sehat sangat. Malam tu pun okey je, dia kata. Boleh sembang-sembang, bergurau. Cuma tengah malam tu dia sesak nafas, dia kata. Saya bawa pergi di klinik, sampai klinik, habis dia. Allah kata, mudah cepatnya lah. Satu, okey lah, mati mudah lah kita kata. Baguslah, mati mudah. Cuma kita terlupa tu, kita. Bagus dia, mudah mati. Alhamdulillah, kita kata. Dah kalau kena kita ke mana? Esok lusa mati. Ada nampak kau orang mati mudah. Kalau kita ke mana? Mati kejut gitu. Ni dia. Tak dah nak. Patutlah dalam bab mati ni. Banyak baiknya Tuhan bagi sakit sebelum mati. Banyak baiknya. Bandingkan mati ngejut. Bila sakit, banyak masa untuk berzikir, bertaubat, beristighfar, beribadat. Banyak masa. Walaupun orang kata mati, mudahnya mati dia, mati selalu. Baik mati sakit. Dan taubat banyak. Dan minta maaf dengan orang dulu. Kata ulama, orang yang sentiasa memikirkan perjalanan mati dia, dan dia sedar mati dia dah tidak berapa lama, dia tidak akan meninggalkan masalah-masalah sebelum perjalanan matinya. Terus sebelum dia pergi tu, dia akan selesaikan dulu mana yang belum selesai. Dia tak nak pergi dalam keadaan yang buruk nama dia. Contohnya dia ada baloh dengan adik-beradik, dia akan pergi jumpa. Minta maaf lah, abang ni silap gini ni. Abang rasa abang tak lama dah nak mati ni. Jadi minta maaf lah banyak-banyak. Mungkin dia kata buang tabiat dah orang tua ni kot. Tak buang tabiat, betul. Ada masalah dengan jiran. Selama ni duk baloh dengan jiran. Jiran ni kucing ni berok depan rumah kita. Berok pula atas motor kita. Berok dalam pasu pokok bunga kita. Kita maki hamu dia. Kita nak mati dah. So kita akan pergi jumpa. Fix. Kita akan bagi tahu, minta maaf lah, saya ni banyak salah. Mengata bersama saya, minta maaf lah. Kalau awak ada salah dengan saya maafkan. Kalau soal silap saya mohon maaf banyak-banyak. Dengan bini kita, dia minta maaf dengan isteri kita. Ni dia. Saya ni tua dah. Tah mata hidup gedak atau esok ni. Kalau saya ada silap salah dengan awak, saya minta maaf banyak-banyak. Kita akan selesaikan urusan. Ada hutang orang kita bayar. Ada bawang orang kita ambil, kita takkan simpan apa-apa. Nak pergi dah ni. Tu dia. Berbeza dengan orang yang panjang lagi angan-angan dia. Hidup dia. Dia akan suka balah dengan orang, kelahi dengan orang, musuh dengan orang. Sebab apa? Lambat lagi. Mati. Ni pun. Dia pun tak cari jalan untuk betulkan keadaan. Jadi, tahap kehidupan kita ni sepatutnya menjadi muhasabah kepada kita semua. Itulah paparan ringkas mengenai tubuh yang tidak boleh dijelaskan semuanya. Tubuh merupakan objek terdekat untuk anda fikirkan dan bukti nyata atas keagungan penciptanya. Tetapi anda mengabaikannya, anda melupakannya kecuali jika rasa lapar, lalu anda makan sehingga kenyang, lalu tidur. Jika bernafsu berahi, maka anda melampiaskannya dengan jima, dan jika marah, maka anda bertengkar. Semua binatang sama sahaja dalam mengetahui dan mengenali perkara tersebut. Pengkhususan dan kelebihan manusia adalah ma'rifatullah. Dengan memerhatikan kerajaan langit dan bumi, berbagai keajaiban alam dan diri manusia. Karena dengan perkara inilah seorang hamba boleh masuk ke dalam golongan malaikat muqarrabin dan dikumpulkan dalam kumpulan para nabi alaihissalam dan siddiqin. Kedudukan ini tidak dimiliki oleh binatang atau manusia yang menikmati dunia dengan syahwat binatang. Jika dia tidak dapat mencapai kedudukan ini, maka dia lebih buruk daripada binatang
Karena binatang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, sedangkan manusia telah diberi oleh Allah kemampuan itu, kemudian dia mengabaikannya dan mengingkari nikmat Allah. Mereka seperti binatang, bahkan jalan mereka lebih sesat. Dia kata kita ni tanda kekuasaan Allah Ta'ala pada kita ni paling dekat sekali diri kita sendiri. Paling dekat sekali. Cuma biasanya manusia ni melupakannya. Dia ingat bila lapar dia makan. Dah kenyang dia tidur. Habis. Itu dah dia tahunya. Dia tak tahu bagaimana makanan tadi Allah yang tetapkan bagi dia. Ada orang makanan dah masuk dalam mulut dah. Keluar balik semula. Bila Allah Ta'ala takdirkan bukan milik dia. Ada orang nak makan macam-macam, duit banyak, tak boleh makan. Tak sampai. Sebab apa? Tuhan tak takdirkan dia boleh menyentuh makanan tersebut. Ni dia. Ni semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada yang dah makan dah. Kenyang dah. Takdir Tuhan sakit perut pula. Ni cirik-birik lah. Melik lah. Macam-macam. Ini semua kerja Allah Ta'ala berlaku. Supaya kita sedar. Memang boleh makan benda yang munak. Tapi tak semestinya boleh makan. Bila mana munak, tak semestinya boleh. Mu nak makan benda sedap-sedap, kadang Tuhan takdir kamu sakit ni sakit tak boleh makan juga. Ni dia. Dah makan pula kadang Tuhan takdirkan mabuk lah, pening lah, sakit perut lah, tubik balik semula makanan. Jadi semua benda ni bukan milik kita. Suatu kita memikir. Tu dia. Sama juga sebut sini, bila bernafsu, lempiaskan nafsu. Ni dia kata perkara bila lapar makan, bila berahi lempiaskan nafsu dia, ada pasangan dia, bila mengantuk tidur, yang ni menatang pun ada. Menatang pun ada. Yang membeza kita dengan binatang ni bukan benda tu tadi, ialah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah. Mengenal Allah bila? Mengenal Allah dalam semua kehidupan kita. Bila kita tidur, sedap tidur, binatang pun tidur. Beza tidur kita dengan binatang ni ialah tidur kita ni kita ingat Allah. Sebelum tidur baca 3 qul, istighfar, selawat, mengucap. Baca ayat kursi, istighfar dulu. Ada hadis sebut orang istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha. Macam mana? Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali sebelum tidur. Allah akan hapuskan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Tu je. Bukan payah sangat pun, cuma kita payah nak buat. Sebab apa payah nak buat? Kita tidur kadang tak sedar pun tidur ni nikmat Allah. Tidur kadang pegang handphone jatuh atas kepala, berbau jatuh. Bau sedar Allah. Tidur ni handphone ni perbah jatuh atas siming. Tidur dengan kelalaian. Kemudian bangun pula, habis sampai subuh lajuk sampai. Tak fikir nak bangun awal. Ini tidur budak-budak. Lepas tu kata lama tidur 8 jam ni, tu tidur baby. Kita orang tua dah ni tak fikir 8 jam jugalah. Set ni kalau tidur pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kena mampu 7. 8 jam kena cukup. Tu budak-budak. Kita ni tak cukup masa dah weh. Masa ujung-ujung dah kita ni. Masa suntuk dah. Ni dia. Kalau mikir padang mikir tidur je, habis rugi kita. Orang alim, ahli tasawuf, tidur fikir nak bangun. Sebab apa? Tu je masa dia ada untuk beribadat kepada Allah SWT. Tak boleh bangun awal macam orang alim pukul 3 pagi, 2 pagi, bangun lewat pun tak apa. Sekarang ni subuh awal, sekarang ni subuh 5.43. Ni dia. Kalau tuan-tuan bangun 5.30 tak dah mayang. Ni dia. Kalau bangun pukul 5 suku baru start, baca surah pendek-pendek, boleh lah. Dapat 4 rakaat, witir 3 rakaat. Rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua wal as. Dah lah. Lepas tu semayang kedua pula wallah binnah. Lepas tu baru semayang witir. Dah lah. Tapi kalau kita baca
Satu muka, satu rakaat, 5 suku, subuh 5.43 tak dan. Ni tak dan. Kena awal lagi. Tu dia. Jadi kena fikir, bila tidur ni fikir nak bangun. Kalau Tuhan bagi bangun pula kena bersyukur. Orang tidur, kita bangun, alhamdulillah. Ni kena kuncilah jam. Kunci jam pukul 4 suku. 4.30. Tuhan bagi kita tidur lama dah. Daripada kita kecil dah tidur. Tua-tua ni ambil masa lebih sikit. Bangun awal. Pegang tasbih. Duduk tiga sejadah. Ni sebab kita nak tinggal dah ni. Dunia ni nak pergi dah ni. Tak lama dah. Kalau umur kita 60 sekarang ni. Macam tak pernah sabar je nak hidup 60 tahun lagi. Kau macam mana? Kau ada ngangan 60 aku ni rasa 60 tahun lagi boleh aku ni. Sekarang ni pun Allah hai 60 tahun ni pun jalan sengit dah weh. Ni jalan sengit, duduk lama kebah. Duduk lama sikit kebah tapak kaki, kebah lutut, kebah punggung. Sakit pinggang. Ni dia. Tak boleh salah akak barang berat sikit, sakit belakang pulak. Tak boleh salah makan pulak ikan masin, angin pulak. Ni baru umur 60. Dah kalau umur 100 lagi kau nak gaya kawan. Kalau 100 lagi. Padahal susu ke hidung je lah. Susu ke hidung, mata gede. Itu je. Agak je lah. Ada gede-gede. Lepas tu, tanya makan orang pun suap susu. Cik. Kita tak boleh cakap dah, dia tengok orang boleh. Nak hidup gitu? Tak nak. Dan kalau tak nak, macam mana? Mati. Tu je. Dan mati macam mana? Kita nak mati dalam keadaan baik. So kena bersiap sedialah sikit. Antaranya tadi, masa kita ni. Sebab apa kita banyak masa dengan dunia, tak banyak masa dengan akhirat? Sebab apa? Ni. Kerana kita nampak dunia ni mustahak. Kita nampak mustahaknya akhirat. Kau tak bayang kalau kita jenis tak cara ke akhirat ni, kita habis masa bodoh gitu. Main handphone banyak mana. Dia main WhatsApp sesudah setengah jam. Cuba tuan-tuan berzikir setengah jam, macam mana boleh? Cuba berzikir setengah jam tengok. Okey, kita tinggal sekejap handphone, setengah jam, kita try berzikir tengok. Macam mana boleh? Kita ambil istighfar sudahlah. Istighfar, berapa beratus kali boleh setengah jam istighfar? Istighfar ni 100 kali dalam 5 minit ke 6 minit. 1 kali 5 minit 6 minit. Kalau setengah jam macam mana? Tapi cuba kita buat ibadat. Cuba kalau kita main-main, kalau kita tak urus masa kita ni untuk akhirat, berlalu gitu. Lepas asar, duduk ngeteh. Ngadak ke jeput teh kopi gitulah. Sambil sokok. Garik awal ini ni. Garik awal. Habis sejam. Tapi kalau kita ada concern ambil berat tanya pada, aku tak habis lagi ngaji ni. Oh tak boleh ni. Mandi siap-siap awal-awal, pegang tasbih, ada zikir tak habis lagi. Duduk main handphone, teringat, aku ni selawat tak habis lagi, selawat 1 kali. Tinggal handphone. Duduk main handphone ni, aku ni tak duha lagi ni. Duha. Kalau orang ambil berat, saya sebut ni, kalau tak ambil berat habis. Cuba tuan-tuan tengok. Cuba muhasabah sendiri tengok. Muhasabah sendiri masing-masing. Hari ni macam mana hari ni? Pagi tadi macam mana? Dia main handphone ke tak? Berapa lama main handphone? Berapa lama tengok TV? Kadang-kadang kalau kita tak mikir, duk layar YouTube. Tengok orang buat apa? Buat kemah. Lepas tu pergi mancing. Biasa kita lah kalau YouTube, kalau tua-tua ni tak tengok dah macam lain. Dia tengok orang buat kemah tepi sungai. Buat kemah pada buluh. Lepas tu pergi jerat burung. Tahan buka ikan. Bodoh-bodoh setengah jam je tu. Bodoh-bodoh paling kurang video setengah jam. Habis gitu je. Tapi kalau setengah jam kita habis, tapi kita dah habis juga berzikir semua, okey lah juga. Kena tengok balik. Tidak habis masa kita. Berlalu begitu saja. Apabila anda telah mengetahui cara tafakur mengenai diri anda sendiri, maka bertafakurlah mengenai bumi yang menjadi tempat tinggal, tentang sungai-sungainya, gunung ganangnya, lombong-lombongnya, kemudian beralihlah kepada kerajaan langit.
Di antara tanda-tanda kekuasaannya di bumi adalah dia menciptakan bumi sebagai hamparan, menjadikannya mudah bagi manusia untuk berjalan di segala penjuru, memancangkan gunung ganang sebagai pasak yang mencegah keruntuhan. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami dalam bentuk binaan yang kukuh rapi. Dan sungguhnya kami mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. Dan bumi pula kami hamparkan untuk kemudahan kamu mendiaminya. Maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya. Dia kata selepas tengok pada diri kita, tengok kita ni, lemahnya kita ni. Kemudian tengok pula kepada alam ni. Bumi yang serba indah ni. Ada tempat ada 4 musim. Ada tempat tak ada bermusim. Kita tengok orang tempat ada saji, kita kata bestnya lah kalau duduk tempat dia. Boleh main salji, boleh benda lagi. Musim luruh, daun kuning belaka, suka lawa. Kita ni, duduk sini ni kalau boleh main salji, sedap. Tu dia. Orang tempat musim sejuk pula, tengok tempat kita ni, Allah kalau boleh duduk tempat dia ni sedap lah. Tak payah-payah nak pakai baju sejuk lah apa. Tak payah-payah nak duduk kurung dalam rumah. Boleh setiap hari boleh keluar rumah. Enjoy je. Tuhan jadikan bumi ni berbagai-bagai. Tempat tak sama. Saya tengok dia orang tunjuk dekat apa? Iceland ke apa? Lawa lah tempat dia. Tapi musim salji jaga. Negatif 20. Tengok salji memang sedap tuan-tuan. Saya pernah pergi main salji ni dekat Turki tu. Nak sangat pergi musim sejuk, kita pun pergilah. Di tempat mula-mula naik tempat tu, ada saji lagi lah. Sampai-sampai atas naik kereta kabel. Kabel sampai atas tu ribut salji. Takut belaka pula. Dah lah sejuk ketah. Tu dia. Turun balik. Lepas tu jalan tempat tak ada saji. Tengah-tengah berjalan tempat ada saji turun. Suka sangat belaka ni keluar. Main saji ni. Tadah ni mana? Tadah mulut ni. Tu dia. Biar saji masuk kepar-kepar ni pula, lepak kawan pula. Best sangat. Dan setengah jam je. Berlari masuk lampah belaka. Tak tahan weh. Beru tangan-tangan. Tu dia. Nak kecing pula. Dah sejuk. Benda darat. Pergi Turki nak kecing pula. Cari pula sesai minyak, jumpa sesai minyak. Rupanya bila nak kecing, nak basuh tak boleh pula, sejuk weh. Sejuk, tak jumpa cari siapa? Sejuk sangat. Tu. Kecing tak apa lagi, kau berok lagi tu. Tu dia, nak basuh berok Tuhan saja tahu. Sebab air sejuk melampau-lampau. Tu dia. Ni Tuhan buat alam kita ni. Tak sama. Memang Tuhan suruh pergi berjalan. Pergi tengok alam ni. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Cuma kata ulama tengok jugalah nak berjalan ni. Kalau dah terorok dah kita ni. Bertokak dah. Sibuk lagi duk tengok ni New Zealand ni. Kalau pergi New Zealand. Pada tokak gitu dah jalan. Tak payahlah. Ni kalau pergi Switzerland ni best ni. Padahal dia tu kecil merok pun bukan main susah dah nak jaga. Ni dia. Susah dah. Nak pergi jalan. Sudahlah. Kita dah tua ni. Kita banyak berjalan tempat boleh pahala banyak. Cari tempat boleh pahala banyak. Buat ibadat sikit, pahala banyak. Mana contohnya? Mekah lah. Dah tua-tua. Dah simpan duit. Saya ustaz, kalau ustaz pergi ke England, saya nak ikut. Aku tak mahu ajak pun. Tu dia. Mudah tahu. Susah kalau ajak. Ajak kaki beg kita tukang pikul. Dia sedar jalan. Jadi kan nama ajak dah. Kita pergi jalan pun. Pergi Mekah lah. Walaupun susah, pahala banyak. Kena mikir gitu. Ni duk mikir macam lain lagi. Duk mikir nak seronok-seronok lagi. Sudahlah. Kita dah berumur ni, kurang mikir benda seronok-seronok. Mikir benda boleh pahala banyak. Allah berfirman, dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya. Tadi saya bukanlah larang pergi berjalan. Cuma saya sebut tadi,
Kalau dah berumur, dah tua, dah tak larat, duit banyak. Ni dia, tak payahlah kita nyusah ke diri, pergi berjalan tu. Tengok dalam YouTube lagi senang. YouTube lagi boleh tengok dekat, senang. Tak sampai nyandor, tengok, oh bestnya, gitu je. Tu dia kan. Pergi Mekah sudah. Susah pun, berbaloi. Tak boleh berjalan, upah orang tolak. Siapa nak ikut saya pergi? Tapi kena jadi tukang tolak saya. Bayar dia, kita bayar 8,000, bayar dia 8,000 pula, 16,000. Oi, banyak duit. Memang banyak, habis duit. Tapi kena ingat, pahala banyak. Kita nak pergi ni, cuba kalau kita nak sampai 60 ni. Umur kita sekarang ni 55. Contohnya. Nak pencen lagi 5 tahun. Tiba kerajaan bagi tahu, ni kalau top up duit awak sikit ni dalam 30,000, pencen nanti jadi sekali ganda lagi. Ni dia, pencen awak, guna gaya agaknya kita. Semua orang akan bagi duit belaka. Sebab apa? Nampak pencen, duit banyak. Tapi orang mati ni, nak mati ni. Bukan pencen ni 60, mati ni. Dapat 100,000 sekali semayang, habis 8,000. Oi, banyak. Tu dia. Banyak apa nak banding dengan pahala tadi. Saya pernah cerita tuan-tuan kan, seorang pakcik ni yang dia jual rumah dia tu. Ni dia, nak pergi haji. Tunggu tabung haji lambat. Tunggu queue. Nak tunggu yang B40 ni 12,000, lambat. Saya itu kalau ikut giliran saya tahun 2114 rasanya. Mampu dah waktu tu rasanya. Tu dia kan. Kalau ikut giliran saya lah. Yang saya daftar tu. Jadi pocik ni dia jual rumah dia. Orang marah dia jual rumah. Orang kata kenapa nak jual rumah? Kan susah, nanti balik, nanti gini, rumah nak dapat payah. Ni pikiran orang yang nampak ni. Nak balik susah. Nanti nak duduk kat mana. Pocik ni pula nampak lain. Dia nak balik dah ni. Nak balik ke akhirat ni. So dia jual juga rumah dia, dia pergi haji. Habislah 60,000 katakan. Selesai buat haji, takdir Tuhan, mati dia. Mati. Mana? Baik. Kalau tak jual rumah, mati tak? Tarikh tu. Mati juga. Mati. Tak jual rumah, mati tarikh tu. Jual rumah, mati juga. Baiklah jual rumah mati, akhirnya dapat pahala haji. Pergi haji, Nabi bagi tahu habis dosa berlaku. Seperti bayi yang baru lahir. Ni nak cerita orang yang nampak dunia ni kalau nampak besar akhirat. Kalau aku tak jual pun aku mati. Baik aku jual. Mati dapat kelebihan. Yang ni kadang orang geng-geng geng-geng yang makan banyak ni dia guna modal ni lah. Ustaz ke apa? Tak makan, mati. Makan, mati. Mana baik dia ke apa? Betul ke payah tau? Betul tau? Saya dengan Pak Ya pakai buah ni lah. Waktu kita orang masuk makan sama. Jadi tak makan, duduk dayuk ni, mati juga dia. Kemudian hak yang makan, mati juga. Mana baik? Baik makan ni ke apa? Makan. Tu dia. Ingat itu seorang pakcik ni, orang tegur dia isap rokok. Umur dia dah 70. Jadi orang tegur dia isap rokok. Dia sama gini je, mu tegur aku ni, aku 70 dah. Hak yang pak saudara mu kata tu, hak tak isap rokok tu, 50 mati dah dia. Dia bahang gitu je. Kebetulan pak saudara dia tu, pak saudara dia seorang memang tak isap rokok. 50 lebih meninggal. Dia ni isap rokok ni 70, boleh-boleh ada. Biar untuk nasihat ada kan. Kena ke dia weh. Kena ke dia. Jadi kita ni gitulah juga. Jadi kita ni kena ingat usia ni singkat je. Sementara je kita ni. Tak ada banyak mana pun. Tinggal berapa hari je lagi kita ni. Kalau boleh hidup 5 tahun lagi, mujur. Kalau boleh hidup 10 tahun lagi, gua negara lah kita ni. Dengan dalam keadaan sekarang ni macam mana. Jadi mati belaka. Yang penting kita ni sedar. Sedar apa dia? Usia kita ni singkat. Jangan fikir yang lepas. Muhasabah yang ini, kemudian bimbang-bimbang yang
akan datang ni. Kemudian wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.